Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna ansha'nakunna insha'a faja'alnakunna abkara 'urban atraba li ashabil yamin. Wa qala Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahadaw tahabbu. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan saudara timbalan pengurusi kepada surah Al-Taufiqiyah ini, Taman Puncak Alam, Sinar Alam Puncak Alam. Nak sebut Sinar Alam ke nak sebut Puncak Alam? Sinar Alam. Kepada sahabat-sahabat, kepada Tuan Imam, Tuan Bilal, dan kepada pimpinan kepada surau ini, dan sejak selepas Covid ini, saya hampir setiap malam belum miss lagi bagi kuliah. Dan pada setiap hujung minggu, hari Sabtu, hari Ahad, biasanya kuliah subuh, kuliah duha. Dan saya biasanya berada di luar Kuala Lumpur. Setiap 2 minggu, saudara, ada seorang insan, saya baru jumpa dia sekali dalam hidup ini. If I were to see him for the second time, I may not be able to recognize him. Saya tak kenal dia. Dia duduk di Kuala Terengganu. Setiap 2 minggu dia akan hantar satu jadual kepada saya. Jadual, saya meninggalkan Kuala Lumpur setiap minggu pada hari Jumaat. Akan berada di Kedah, akan berada di Pulau Pinang, ke mana-mana pilihannya. Akan ada di Terengganu, akan ada di Pahang, akan ada di Negeri Sembilan. Mula dengan hari Jumaat, dia akan menentukan, dia pilih macam mana dia pilih, saya pun tak tahu. Pergi satu masjid, tazkirah Jumaat, khutbah Jumaat, dan mengimamkan salat Jumaat. Jumaat malam Sabtu, Maghrib, di satu masjid yang lain. Dia akan menjadualkan pula kuliah Maghrib di satu tempat itu. Besoknya, hari Sabtu pagi, sudah dijadualkannya kuliah subuh, lepas tu kuliah duha, tunggulah waktu petang, Sabtu malam Ahad, kuliah Maghrib di satu masjid yang lain. Kemudian hari Ahad, kuliah subuh, kuliah duha. Selepas kuliah duha, saya akan pulang ke Kuala Lumpur. Minggu berikutnya, rutin yang sama di tempat yang lain pula. Insan ini namanya Muhammad Asmadi. Saudara, saya tak bagi apa-apa kat dia, tak suruh dia pun. Saya tak bagi sagu hati apa kat dia pun. Tapi inilah seorang insan. Inilah seorang Muslim. Dalam keadaan dia tidak diketahui, saya tidak mengetahui, dan dia pun tidak mengetahui, dia menjalankan satu tugas. Dan tugas itu merupakan satu institution dalam Islam, sangat besar.
Tugasnya namanya mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Saudara, dia ada jawapan di depan Allah. Dah 6 tahun dia buat kerja ni untuk saya. Dah 6 tahun tuan-tuan, 6 tahun lah. Every week without fail. Saya dijadualkan keluar daripada Kuala Lumpur, jumpa dengan teman-teman. Dan saya nak sentuh tuan-tuan ialah tentang kehadiran pada malam ini di peringkat surau. Saya rasa ini antara yang terbaik yang pernah saya saksikan. Tahniahlah kepada penganjur, tahniahlah kepada tuan-tuan, tahniahlah kepada puan-puan. Saudara, inilah budaya yang nak ditengok oleh anak-anak kita. Budaya anak kita berkeliaran di sekitar masjid, tak masuk masjid, tak masuk surau, biasa di mana-mana. Malam semalam saya berada di AU5C. Udah maghrib di sana. Saudara, 400 biji rumah, bukanlah saya tak bersebut nama suraunya pun. 400 biji rumah. Dan salah seorang daripadanya Haji Ismail bagi tahu saya, dia Dr. Haji Ismail. Dia kata kehadiran semalam yang terbaik. Yang terbaik apa tuan-tuan? Daripada 200 orang, semalam yang datang 24 orang saja. Itu pun yang terbaik. Saudara, daripada 400 rumah yang datang 24, according to him, that was the best attendance. Macam mana tuan-tuan? Dan kebanyakan yang hadir semalam saya tengok umur 60, 70, 80, 80, 70, 80, 70. Kebanyakannya almost 90% are retirees. Kenapa kita tak mau datang ke surau? Kenapa kita tak mau datang ke masjid? Kenapa tidak ada kesedaran? Satu umur 50, 60 tuan-tuan, tak ada kesedaran lagi, tak ada catatan lagi. Tak ada terusik jiwa kita untuk menyambut panggilan azan tadi. Saya dengar panggilan azan tuan-tuan. Saya datang tadi sedang azan tadi. Panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. The word Maha, Maha tu means incomparability. Tak boleh compare. Sangat besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Berapa orang yang membesarkan Allah? Berapa orang yang time dilaungkan Allahu Akbar, dia start bertukar, bawa anak, bawa isteri pergi makan tom yam. Tak percaya mari kita pergi ke tom yam sekarang. Penuh tu kan, penuh. Semalam selepas program dengan kawan saya pergi makan. Sebelah tu tom yam, sebelah tu western. Penuh tu tuan, penuh. Penuh. Sepenuh-penuhnya. Tunggu tuan-tuan, tunggu. Nak dapat meja, nak dapat kerusi, tunggu. Pembancuh air tak sembahyang tuan-tuan. Sebab waktu maghrib itulah permintaan untuk air begitu tinggi. Penggoreng mi tak sembahyang tuan. Pelayan tak sembahyang. Pembasuh pinggan tak sembahyang. Dan inilah yang berlaku. Tapi di sinar alam, betul, sinar. Di sinar alam, alhamdulillah. Oh, ini kira rekod ni tuan-tuan ni, rekod ni. Betul. Jarang nak dapat macam ni. Tapi sesungguhnya saudara, kita mesti meninggalkan satu tradisi kepada anak-anak kita. Macam mana anak kita membesar di bawah pimpinan kita tuan-tuan. Saya ada 8 orang anak, membesar di bawah pimpinan kita. Saya sebagai ketuanya, saya sebagai ayahnya, saya sebagai isteri kepada suami saya. 8 orang anak. Dan Allah dah bagi ilmu macam-macam kepada saya, termasuk ilmu pendidikan. Tapi kalau saya tak boleh didik anak kepada agama, bagaimana harus saya bertemu dengan Allah di padang mahsyar nanti? Saudara,
saudara datang, anak remaja tak ada dekat situ. Maknya datang, anak dara tak ada dekat sini. Macam mana itu? Berikutan dengan itu, tuan-tuan, saya nak bagi tahu, berikutan dengan itu, saya ada teman bersama dengan saya, tuan-tuan dan puan. 40 tahun yang lalu kita mengendalikan summer camp, dengan program Koprat ni Haji Borhan ni. Macam mana kita didik budak-budak dalam summer camp. Puan-puan, saya nak khusus kepada puan-puan. Dalam 6-7 bulan yang lepas, saya mintakan memberikan satu kuliah khas motivasi kepada guru-guru di satu sekolah menengah. Tak mau sebut negeri mana, tak mau sebut sekolah apa, saya pun tak tahu. Sekolah menengah, murid tingkatan 1 sampai tingkatan 5, jumlah muridnya hampir 700 orang, gurunya dekat 100 orang. Hadir program 2 jam setengah. Saya bagi program motivasi dengan guru. Habis program, lunch time. Pengetua, pasal sekolah menengah ni pengetua, sekolah rendah belum besar. Pengetua duduk sebelah saya, timbalan-timbalan pengetua duduk sebelah kanan saya. Apa pengetua bagi tahu? Atas inisiatif ustazah-ustazah, ustaz-ustaz yang ada di sekolah ini, pelajar-pelajar dibagikan kepada 3 kategori setelah dibuat imtihan ujian mengenai kemampuan kebolehan mereka melakukan solat. Anak-anak ini, tuan-tuan dan puan, dibagi kepada 3 kategori. Tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5. Bagi pada 3 kategori berdasarkan kepada kebolehan kemampuan mereka melakukan solat. Ini ustazah-ustazah, ustaz-ustaz buat. Macam mana? Disaring budak-budak ni. Yang boleh solat, yang boleh tak boleh pun solat, yang tak boleh solat. Kumpulan yang pertama yang boleh salat, yang sekitar-kitar boleh salat. Rukun qaulinya boleh, rukun fi'linya boleh, rukun qalbinya itu kita tak tahu, dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kumpulan yang kedua boleh pun tak boleh, tak boleh pun tak boleh. Itu kumpulan yang kedua. Bilangannya lebih ramai daripada bilangan yang pertama tadi. Kumpulan yang ketiga, tuan-tuan, kumpulan yang ketiga kata pengetua ni ialah pelajar-pelajar yang bilangannya lebih besar daripada kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3 ni tak boleh semayang, tuan-tuan. Tak tahu semayang. Apa pengetua tu kata? Setengahnya Dr. Hasan mengucap pun tak boleh. La haula wala quwwata illa billah. Anak Melayu, tuan-tuan, orang Islam ni. Mengucap pun tak berapa nak lepas. Saudara, inilah yang berlaku dalam masyarakat. Kadang-kadang kita tengok, tuan-tuan, saya selalu dipanggil majlis-majlis nikah kahwin. Agaknya dia orang kenal saya, dipanggil saya. Duduk saja, bukan jadi saksi apa pun, duduk. Dia orang seronok kalau kita datang dan sebagainya. Saya tengok ada setengahnya tukang-tukang nikah ni, kadang-kadang dia tanya pengantin tu lebih sikit pertanyaan. Mula-mula minta mengucap, lepas tu minta pengertian syahadah, apa implikasi syahadah. Mengucap pun sebahagiannya, tuan-tuan, telo-telo mengucap, tuan-tuan. Betul telo-telo. Asyhadu tu biasa asyhadu. Mana boleh asyhadu? Asyhadu, ada asyhadu Allah ilah. Mana Allah? Betul tak? Seriously. What are they? They are doctors, they are lawyers, they are engineers, they are professional, and yet they are unable even to recite kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Macam mana? Ini real ni, tuan-tuan, bukan cerita-cerita ni. Bila saya buat program-program korporat dulu bersama dengan Haji Borhan ni, ada orang gaji 67,000, tuan-tuan, 67,000. Jadi kita boleh buat program dalam masa 6-7 hari dengan dia. Dia duduk dengan kita ni macam adik-beradik dah. Apa dia kata, tuan-tuan? Saya gaji banyak 67,000, tapi satu benda yang tak ada kepada saya,
Agama tak ada kepada saya. Kadang-kadang kita ada halaqah Quran tau. Dalam program kita ada halaqah Quran 10 minit, 20 minit buka Quran. Biasanya kita buka surat yang terakhir, dan kita minta dia baca surah yang terakhir 114, iaitu surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, dan seterusnya. Orang yang gaji 27,000, 67,000 ni tuan-tuan, pasal dah familiar dengan kita, seronok dia minta buka Quran dan minta ditunjukkan, dibacakan macam mana cara membaca. Saudara, kita tunjuk surah An-Nas. Min syarril waswasil khannas. Tunjuk di mana? Tak boleh tunjuk. Gaji 67,000 tak kenal Al-Quran, tuan-tuan. Saya bagi satu ceramah, tuan-tuan, kepada profesor-profesor universiti, khusus profesor universiti. Bukan master, semua ada PhD belaka. Ada setengahnya ada 2 PhD. Saya bagi ceramah kepada mereka. Masa minum, masa makan tengah hari, 2-3 orang datang jumpa saya. Apa dia kata? Betul, doktor tak kata betul. Saya ada 2, bukan PhD, saya ada postgraduate. PhD saya ada, lepas tu post PhD pun saya ada. Saya belajar nak dapat PhD dengan nak dapat post PhD punya sertifikat ni, dia kata. Saya baca 1000 buku. Saya pun buat PhD, tuan-tuan. Hasan Ali buat PhD. 1000 buku dia baca. 1000 buku, tuan-tuan. 1000 buku. Setengah daripada buku itu ditulis sendiri oleh advisor dia, oleh komiti PhD dia. Tulis. Profesor itu tulis. Dia mesti baca buku itu. Selai demi selai. Baris demi baris dia mesti baca. Apa dia katakan saya, tuan-tuan? Saya berjaya mendapatkan degree, mendapatkan post doctoral degree, saya dapat semua ni. Tapi macam doktor kata tu betul. Saya tak boleh baca Quran, doktor. Saya tak boleh baca Quran. Besok, tuan-tuan, besok dikubur, besok soalan yang pertama, tuan-tuan, soalan yang pertama ditanyakan. Apa soalan yang ditanya, tuan-tuan? Soalan yang ditanya ialah Ma imamuka, ma imamuka. Siapa imam kamu? Jawapannya bukan Ustaz ni. Ustaz Rashad ke? Siapa tadi imam? Rashad. Ustaz Rashad. Bukan Ustaz Rashad. Jawapannya bukan Ustaz Rashad. Ma imamuka, siapa imam kamu? Jawapannya Al-Quranu imami. Quran itu imamku. Macam mana kalau tak boleh baca Quran? Macam mana saudara tak boleh baca Quran? Umur 30 tak boleh baca Quran, umur 40 tak boleh baca Quran, umur 50 tak boleh baca Quran, umur 60 tak boleh baca Quran, 70 tak boleh baca Quran. Berjumpa dengan malaikat maut tak boleh baca Quran. What a tragedy. I must tell you, it is a tragedy. Very tragic. A tragedy. Tak maaflah tuan saya. Tinggi ke suara saya ni? Boleh. Timbalan pengurusi kata boleh? Tinggi lagi. Oh. Ini sudah perli ni. Saudara, saya ni dah hidup masuk tahun yang ke-76. We celebrated our 50 years anniversary bulan 2 minggu yang lepas, sambutan 50 tahun perkahwinan, Jubli Emas. Saya nak bagi tahu saudara, katakanlah saudara, katakanlah Allah bagi ruang dan peluang saya hidup begitu lama. Allah bagi ruang dan peluang saya hidup begitu lama. I'm going to be 76 next November. Tapi saya tak dapat susun isteri saya, tak dapat susun anak saya. Anak saya 88 semua masuk universiti. Saya dah susun sampai masuk universiti. Isteri saya dah susun. Alhamdulillah. Ada keretanya, ada apanya, saya dah susun dia dah. Tapi kalau Hasan Ali tak susun agamanya, macam mana saudara? I got everything within my disposal.
I got resources to turn them to become a good Muslim, and yet I do not use the resources and they become not a good Muslim. Macam mana? Saudara pun serupa macam saya. Saudara semuanya ada dekat sini. Sinar alam ni bersinar-sinar, tuan-tuan, bersinar-sinar. Bukan sinar kampung, sinar alam. Sebab saudara mesti menguasai alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kuutus kau wahai Muhammad melainkan untuk memberi rahmat kepada seluruh penjuru alam, termasuk sinar alam. Balik kepada isteri kita. Kita tengok dalam rumah tangga tu, ceritalah tuan-tuan. Anak derhaka, tuan-tuan, nama anak tak kita isteri derhaka, suami derhaka. Anak derhaka ni, setiap rumah termasuk rumah Hasan Ali ada anak derhaka. Saudara yang saya nak bagi tahu, bila anak puan-puan duduk depan puan-puan, waktu makan, waktu selepas makan, selepas minum, duduk pandang muka puan-puan, senyum, menegur puan-puan dengan baiknya, selepas makan, ambil puan-puan, pegang tangan, berdirikan puan-puan, hantar pergi ke bilik. Bila nak kita buat? Bila nak kita duduk-duduk dengan kita, minum-minum dalam 10 minit? Nak raih mak, nak raih ayah, nak cakap dengan mak, nak cakap dengan ayah, nak komunikasi dengan mak, nak komunikasi dengan ayah, nak mesra dengan mak, nak mesra dengan ayah. Bagi tahu saya. Saudara, saudara, anak saya dah hampir semuanya kahwin. Sikit macam mana anak kita derhaka kepada kita. Petang-petang dia duduk rumah kita, dia keluar dengan isterinya, bawa 2 anak. Kita duduk kat serambi, kat foyer, suami isteri, kita sedang borak-borak gitu. Anak ni keluar daripada bilik dengan isterinya, dengan 2 anak, keluar, kita ada kat situ. Tak pandang kita pun, tak bagi tahu kita pun, tak tegur kita pun, tak maklum dekat kita pun, apalagi nak pelawa, tak pelawa kita pun. Bagi tahu anak mana yang pelawa, tuan-tuan, keluar. Dia nak keluar makan bersama anak, bersama isterinya, dia pelawa kita bersama. Jom mak, jom, jom, jom mak, jom, 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 jom. Anak kita makan, tuan-tuan dan puan, dalam Facebooknya gambar dia makan, gambar apa yang dia makan, bahan yang dia makan, kedai Korea dia pergi, kedai Vietnam dia pergi, macam-macam dia makan. Dan itu menimbulkan orang tua-tua macam saya tu naik sikit perasaan ingin makan. Tapi anak kita balik pukul 11.30 malam, seuntai mi pun tak dibawanya untuk ibu dan ayah. Saudara, nah ini cerita dia tuan, real ni. Mana hati budi dia? Mana jiwa dia? Bayang anak kita bercakap dengan kita. Saya mengendalikan summer camp bersama dengan Borhan, Haji Borhan. Habis summer camp ni, budak-budak ni tulis, kita dah sediakan format, ada borang. Tulis kepada mak, tulis kepada ayah, tulis kepada cikgu dia. Itu tak Borhan? Apa dia belajar selama 4 hari 3 malam dalam summer camp, dia tulis, kita post. Kita post, postman akan hantar kepada dia yang dia tulis tu. Apa saja dia nak tulis, ruangnya besar, dia tulislah apa saja. Apa impian dia, apa kehendak dia, apa janji dia, serta mengikuti program 4 hari 3 malam, namanya program summer camp. Saya kendalikan bersama dengan Borhan. Saudara nak tahu, tuan-tuan, semua surat-surat tu kita seal surat tu. Kita tak mahu siapa-siapa tengok. Pada saat kami rahsia peribadi. Ada seorang budak, tuan-tuan, dia tak seal, dia tunjuk kepada kita apa yang dia tulis. Apa dia tulis, tuan-tuan?
Anak seorang datuk. How I wish, ditulis dalam bahasa Inggeris, how I wish if my father would be to be standing there in the middle of the road. I would drive a car fast, so fast, I will hit him, make him die. Apa dia kata tuan-tuan? Saya harap bapa saya akan ada di tengah jalan. Tengah jalan raya, saya akan bawa kereta selaju-lajunya. Saya akan langgar bapa saya sampai mampus. Saudara, seorang anak datuk. Mungkin anak kita tak ada sampai peringkat itu, tapi anak kita tak selesa nak bercakap dengan kita, tak selesa nak duduk sebelah kita, tak selesa nak layan kita. Kadang-kadang ada anak kita total malu nak memperkenalkan dengan teman-temannya pasal kita dah tua ni, malu dia. Ada cerita tuan-tuan ni, mak ayah tinggal dengan dia, dengan budak tu. Orang besar juga ni. Datanglah tetamu. Tetamu datang tuan-tuan. Maknya mengintai-ngintai, mak mengintai-ngintai daripada bilik, mengintai-ngintai tuan-tuan. Apa dia buat? Curtain tu tuan-tuan, yang nampak sikit tu, dia tarik je curtain tu. Nak menutupkan jangan tetamu itu pandang muka mak dan ayah. Dia malu dengan mak dan ayah dia. Saudara, minta maaf saya sebutkan ini, tapi saya sebutkan ini ada tujuannya tuan-tuan. Tujuannya ialah kita kena balik kepada Islam. Tuan-tuan, tujuannya kita, we have got to go back where our station was, Islam. Itu sebab saya bacakan ayat yang kedua tadi, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Hari ini telah kusempurnakan agama kamu, telah kusempurnakan nikmat-nikmat yang kuberikan kepada kamu, telah kuredhakan Islam ini menjadi pegangan hidup kamu. Allah dah bagi kita Islam, puan-puan, Allah dah bagi kita Islam. Suami kita dah diberi Islam, puan-puan dah diberi Islam, anak kita diberi Islam. Tetapi kita tidak serlahkan Islam dalam kehidupan keluarga kita. Mati Islam dalam keluarga. Saya nak tanya puan-puan, kalau misalnya hujan lebat atau atas beberapa sebab, masa Covid dan sebagainya dulu, rumah mana, suami mana yang menjadi imam setiap waktu sembahyang, waktu bersuami ada di rumah? Suami menjadi imam, isteri di belakang, anak di belakang, suami menjadi imam. Bagi tahu saya, suami mana yang jadi imam? Kalau dalam keluarga suami tak mampu ke depan, melangkah ke depan menjadi imam, suami apa ni? Bila saya ada program-program tuan-tuan, terutama dengan wanita ya, nanti saya dah sebut, saya ada satu program dengan wanita. Agak-agak kat sini kita boleh fikir nak buat ni. Tajuknya tuan-tuan, program ni 2 jam setengah program ni. Tajuknya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Saya tulis buku ni tuan-tuan, Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Saya tulis buku ni, saya hendak isteri saya, anak perempuan saya, isteri tuan-tuan, anak perempuan tuan-tuan, isteri siapa juga dalam dunia ini, baca buku ini, sudah tercatat dalam jiwa, dalam hati sanubari. Aku bukan saja ahli syurga, aku bukan hanya bidadari syurga, itu rendah. Aku ialah ketua bidadari syurga. Buku ini mencerahkan apa dia ketua bidadari syurga, macam mana nak jadi ketua bidadari syurga, amalan nak jadi ketua bidadari syurga, amalan paginya apa, amalan tengah harinya apa, amalan petangnya apa, amalan malamnya apa, amalan dengan keluarganya apa, amalan bersendiriannya apa, amalan dengan masjidnya apa, amalan dengan suraunya apa, amalan dengan jiran tetangganya apa, amalan tahajudnya malamnya macam mana, sembahyang taubatnya macam mana.
Isteriku ketua bidadari syurga. Tuan Timbalan Pengurusi, kalau dekat sini ada minat, saya sendiri akan menyampaikannya. Saya tulis dan saya akan menyampaikan. Kita buat program. Kalau tidak isteri kita, tuan, tak nampak, dia tak nampak. Dia tahu dia jadi isteri, basuh kain. Dia bagi isteri, dia masak. Dia bagi isteri, dia sediakan anak pergi sekolah. Tunggu suami balik, tunggu anak balik, makan, tidur, itu saja. Tapi berapa orang isteri yang tuan-tuan suami-suami sini bagi tahu, wahai isteriku, kamu ketua bidadari syurga. Wahai isteriku, kamu orang syurga. Wahai isteriku, kamu wanita syurga. Wahai isteriku, dengan pimpinan aku membawa engkau ke pintu syurga. Saudara, perempuan, berapa suami yang cakap gitu? Bagi tahu saya. Termasuk Timbalan Pengurusi. Saudara yang saya muliakan sekalian, saudara, balik. Saya nak akhirkan ceramah ni pada pukul 9 suku. Bolehkah sampai 9 suku? Kita berhenti azan. Tadi dicadangkan berhenti azan. Lepas tu kita sambung sikit. Boleh? Puan-puan boleh? Kita sambung sikit sampai 9 suku. Tahan, tak mengantuk. Tajuknya tuan-tuan, husnul khatimah. Doa tadi, jelas doa tadi. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Wa ya Allah, matikan aku dalam husnul khatimah. Apa arti mati dalam husnul khatimah? Artinya mati bila malakal maut mencabut nyawa kita, buat akhirnya menutup mata kita, tak terbuka lagi mata kita. Perkataan yang terakhir yang akan keluar daripada lidah, daripada mata, daripada gerak-gerak badan kita, gerak-gerak muka kita, kalau tak boleh sebut, perkataannya la ilaha illallah. Dalam hadis sebut la ilaha illallah, tak payah Muhammadur Rasulullah. Orang nak mati ni tak boleh panjang-panjang sangat. Kalau kita talqinkan dia orang nak mati ni, ayah la ilaha illallah, ayah la ilaha illallah. Tak payah ayah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak payah. Cukup dengan la ilaha illallah. Hadis mengatakan mati seorang itu perkataan akhirnya la ilaha illallah, Allah wajibkan syurga ke atas mereka yang beriman. Sebab itu saudara, apa guna kita hidup? Saya dah umur 75 masuk 76 dah. Azan dia.
Saudara dan saudari, kita sambung sikit sampai 9 subuh ya. Boleh? Perkataan yang kita nak bincang ini ialah husnul khatimah. Mati dalam husnul khatimah. Untuk mati dalam husnul khatimah, keindahannya, vehikelnya adalah Islam. Mesti Islam. Tak ada Islam, tak boleh mati dalam husnul khatimah. Tak boleh. Mesti Islam. Bukan saja mesti Islam. Mesti Islam dengan diwarnakan oleh iman dan taqwa. Iman dan taqwa. Islam, iman, taqwa berpotensi untuk membolehkan kita bila malaikat maut mencabut nyawa tuan-tuan, nyawa perempuan, nyawa saya, kita boleh mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Sebab itu tuan-tuan dan puan, oleh kerana paksinya Islam, iman dan taqwa, maka tak ada cara lain. Tak ada cara lain. Mesti kita tumbuhkan, suburkan iman dan taqwa dalam hidup kita. Dengan kita tidak menolak kehidupan dunia. Saya tak tolak kehidupan dunia. Saya ada bisnes saya. Saya ada yayasan saya. Saya ada tugas tanggungjawab saya. Saya ada. Saya ada ilmu saya. Sebab saya tak mentinggalkan dunia. Sebab ad-dunya mazratul akhirah. Dunia ini adalah ladang untuk akhirat. Dunia adalah ladang untuk akhirat. Maka kita tanam yang baik-baik. Apa tanaman yang saya tanam dalam ladang ni, dunia ladang ni, saya tanam? Saya cuba sebarkan ilmu. Saya dah tulis 40 buku, perempuan. I have written 40 books. Minta maaf saya sebut ni. Saya sebut aja. Borhan tahulah semua ni. Saya dah tulis 40 buku, tuan-tuan. Ini buku yang terakhir. 3 buku ni nanti saya sebut. 3 buku yang terakhir. Inilah sumbangan saya kepada umat. Inilah yang akan menerangkan kubur saya nanti. Saya harap begitu. Inilah buku yang pandu saya jalan untuk menuju ke pintu syurga Allah. Inilah buku yang akan membukakan pintu syurga Allah kepada saya, isteri saya, anak-anak saya, keluarga saya, sahabat-sahabat saya, dan akhirnya teman-teman umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, untuk kita dapatkan husnul khatimah ni, syarat dia Islam dan iman dan taqwa. Tapi syarat dia yang pertama adalah ilmu.
Kita tak boleh menjumpa Allah menjadi manusia jahil agama. Minta maaf. Kita tak boleh mati dengan jahil agama. Jahil pertanian tak apa lagi. Jahil komputer tak apa lagi. Jahil multimedia tak apa lagi. Jahil sosial media tak apa lagi. Jahil berniaga tak apa lagi. Jangan jahil agama untuk bertemu dengan Allah. Sebab itu tuan-tuan dan puan, di Malaysia ni, saya ni berpeluang lah, minta maaf tuan-tuan, saya berpeluang, Allah bagi saya peluang 3 kali melawat dunia. Russia saya dah pergi, Australia saya dah pergi, Amerika. Memanglah saya belajar di Amerika tuan-tuan dan puan, 7 tahun. Master saya di Amerika, PhD saya pun di Amerika. Memang. Eropah saya dah pergi, Kanada saya dah pergi, tuan-tuan sebut. Jepun saya dah pergi. Tapi tuan-tuan, saya nak bagi tahu, untuk menyuburkan Islam, iman dan taqwa, tak ada tempat dalam dunia ini melainkan Malaysia, tuan-tuan, melainkan Malaysia. Betul. Masjid yang paling banyak dalam dunia di Malaysia. Saya jaga masjid dulu, kan saya ekskul agama dulu. Saya jaga masjid, saya tahu. Saya jaga sekolah agama. Surau yang paling banyak dalam dunia ni Malaysia. Mahatahfiz yang paling banyak dalam dunia ni Malaysia. Lulusan daripada Saudi, daripada Egypt, daripada Mesir, daripada semua negara-negara Maghribi, Arab, Yaman, Malaysia. Masjid yang ada aircon, semuanya masjid surau ada aircon, Malaysia. Semuanya surau berkapet, cantik kapet macam surau ni atau fiqhiyah ini, Malaysia. Tapi begitulah disediakan oleh Allah kepada kita. Kita tidak bagi, tuan-tuan. Kita tak bagi perhatian kepada pemberian Allah kepada kita. Kita tak bagi perhatian. Saya yakin ada teman-teman dekat sini, rumah yang paling apa? Saya datang malam ni tak nampak rumah tadi kan. Rumah yang paling dekat dengan surau ni berapa jauh? Berapa meter? Yang paling dekat? Yang paling dekat, rumah yang paling dekat 50 meter. 50 meter. Baik, dekat betul ni. 50 meter ya. Mana boleh datang surau dalam setengah minit, 1 minit. Oh, Masya Allah. Saya yakin, minta maaf, saya nak minta maaf kepada mereka. Yang 50 meter pun ada yang tak pernah melangkahkan kakinya ke surau ini. Apa dia nak jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Tuan-tuan cuba bayangkan, tuan-tuan. Tuan-tuan cuba bayangkan, subuh tuan-tuan, 6 1 minit sekarang, 6 1 minit. 6 1 minit tuan-tuan, subuh. Satu dunia yang zone, yang time zone yang sama tuan-tuan, berpusing-pusing satu dunia. Tak ada agama macam Islam. Semuanya menyerukan satu dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Mana ada agama macam Malaysia ni? Macam Islam? Tak ada. Satu dunia in its rotation and respecting dia punya time zone. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi manusia Muslim tak jaga, tuan-tuan. Manusia Muslim tidur nyenyak. Manusia Muslim hari Sabtu, hari Ahad ni makin tarik selimut, tarik gebor dia. Kajian perempuan menunjukkan paling banyak orang tak sembahyang hari Sabtu, hari Ahad orang tak sembahyang. Makin cuti makin tak sembahyang subuh. Padahal saya nak bagi tahu tuan-tuan, hadis menyebutkan subuh ni, tuan-tuan, puan-puan dengan izin suami datang dengan mahram. Betul, perempuan boleh datang, anak-anak dara boleh datang, dengan ada mahram boleh datang. Tak ada mahram jangan datang. Tak ada mahram, puan-puan sembahyang di rumah lebih baik. Sembahyang rumah di tempat yang terpencil di rumah itu lebih baik daripada sembahyang di ruang tamu. Saya nak bagi tahu, subuh yang tuan-tuan datang ni, kita sahut seruan azan. Tuan-tuan datang kemari, tuan-tuan datang kemari. Besok tuan-tuan mulakan, besok mulakan. Kalau tuan-tuan nak mati dalam husnul khatimah daripada ceramah ini tuan-tuan,
Kalau tuan-tuan balik begitu saja, besok dengar lagi, balik begitu saja, tak ada ambil tindakan apa-apa, husnul khatimah tak menjelma dalam hidup tuan-tuan. Besok juga tuan-tuan, besok juga. Apa nak buat? Bawa anak yang berumur 13-14 tahun yang sudah akil balik. Yang tak akil balik tak apa, biar dia tidur dulu tak apa. Bawa mak dia, bawa ayah dia, bawa anak laki-laki, bawa anak perempuan yang ada mahram, datang kemari tuan-tuan. Subuh di sini. Tuan-tuan nak tahu apa kata hadis? Bila imam tadi membaca tuan-tuan, waladdallin, imam menyebut amin, makmum menyebut amin. Tuan-tuan nak tahu, amin makmum dalam sembahyang subuh berjamaah itu disambut oleh malaikat-malaikat langit tuan-tuan. Disambut oleh malaikat langit. Malaikat langit menyebutkan amin. Antara amin malaikat maut menyebutkan, disebut nama kita satu persatu yang hadir dalam ruangan itu, dalam jamaah itu, disebut satu persatu. Apa kata malaikat langit? Ampunkan mereka wahai Allah, ampunkan Burhan wahai Allah, ampunkan Burhan wahai Allah. Kita tak sambut, kita tak tahu pun, tak nak ambil tahu pun. Bayang tuan-tuan, umur dah 65, tak terpanggil lagi ke surau. Umur 65, tak ada dalam kamus je untuk subuh ke surau. Umur dah 65, tuan-tuan, hari-hari dia dengar as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Tak ada apa, tak ada apa. Macam kicauan murai-murai aja. Inilah namanya hati yang mati. Saudara tidak boleh menghadap Allah dengan hati yang mati. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hati mereka berpenyakit, Allah tambah lagi penyakit kepada hati yang sedia berpenyakit. Allah tambah lagi penyakit. Jangan ada di antara kita ini hati berpenyakit, suka bergaduh dengan mak mertua pasal hati berpenyakit. Boykot mak mentua, bapak mentua pasal hati berpenyakit. Tak tegur ipar dah dekat-dekat 6 tahun, tak tegur ipar, hati kita berpenyakit. Imam dengan imam bergaduh, hati kita berpenyakit. Alitan kuasa bergolak, hati kita berpenyakit. Saudara-saudara yang spesial, sebab itu tuan-tuan, subuh sangat-sangat penting. Nabi Muhammad tak pernah tinggal subuh di masjid berjamaah. Sayyidina Abu Bakar tak pernah tinggal subuh masjid berjamaah. Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali tak pernah tinggal. Zaid bin Thabit, Muaz bin Jabal, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar tak pernah tinggal. Tak pernah tinggal. Tak pernah sembahyang di rumah mereka, tak pernah. Baru mereka dapat kekuatan, baru anak mereka dapat kekuatan, baru keluarga mereka dapat kekuatan, baru seluruh keluarga nampak jalan yang lurus. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini jalanku yang lurus. Besok bangun pagi, datang besok hari Ahad. Besok ada kelas subuh kan sini? Ada? Besok ada? Ada. Datang besok. Kalau boleh seramai ini, kalau tak boleh seramai ini tuan-tuan, 2 kali ini lagi ramai datang. Besok. Sebab kita nak letakkan satu milestone. You have got to have a milestone for tomorrow. Milestone for your life, milestone for your family, milestone for the whole process of getting into Islam. And ultimately, saudara akan dikurniakan dengan husnul khatimah. Besok. Nombor 2, saudara, yang saya nak cadangkan. Saudara dah buat, saya tahu saja saya timbul-timbulkan saja. Saudara dah buat, tengok muka-muka ni, saya nampak dah
memang muka-muka yang ahli-ahli dalam bidang itu. Saudara, tak kisah umur berapa pun, jangan tinggal tahajud. Jangan tinggal tahajud. Jangan tinggal tahajud. Hadis Nabi Muhammad SAW, sallu bil-lail walau raka'ah. Sembahyang tahajud, sembahyang malamlah kamu, walaupun kamu mampu melakukannya 1 rakaat. Do it. Saudara exhausted macam mana, tired macam mana, tak ada tenaga macam mana, bangun walaupun 1 rakaat. Witir 1 rakaat tu sudah tahajud. Jangan tidak. Jangan tidak. Seorang suami yang bangun malam, ini hadis, seorang suami yang bangun malam mengejutkan isterinya. Kalau isterinya sukar bangun, ambil air, apa dia buat? Dipercikkan air ke muka isterinya. Percik air, percik. Bangun seorang isteri yang bangun malam, mengejutkan suaminya. Jika suaminya enggan bangun, ambil air, dipercikkan air ke muka suaminya. Kedua-duanya bangun. Ketika itu malaikat mencatatkan kedua-duanya dalam kumpulan وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. Laki-laki yang banyak mengasihi Allah dan perempuan yang banyak mengasihi Allah. Tuan-tuan, lelaki yang banyak mengasihi Allah, perempuan yang banyak mengasihi Allah, itulah salah satu nama-nama ahli syurga. Bila Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, sampai di kota Yathrib. Yathrib was Madinah. Nabi berada di atas unta, Nabi berada di atas kuda, tak turun lagi. Kaki Nabi yang fikir tak jejak bumi Yathrib, tak jejak lagi, masih di atas unta. Di depan Nabi ada 2 kumpulan manusia. Siapa mereka? Orang Muhajirin dan orang Ansar. Orang Muhajirin dan orang Ansar. Mereka menyambut Nabi, mereka melagukan Talal badru alaina min thaniyatil wada'i. Menyambut Nabi. Habis Nabi memandang tepat orang Muhajirin dan Ansar. Saya tak sebut ada 4 perkara, tapi dari ujung saja. Pesan Nabi ujung saja. Tapi saya baca dia, tapi saya akan terangkan yang ujung sekali. Apa Nabi kata? Ayuhan nas, afshus salam, wa at'imu ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Saya skip yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Ada 4 pesan Nabi kepada orang Mekah, orang Madinah, yang orang Ansar, orang Muhajirin itu. Yang ujung sekali Nabi kata, wasallu bil laili wan nasu niyam. Hendaklah kamu bangun malam, bersembahyang malam, bertahajud dalam keadaan manusia lain sedang tidur nyenyak. Apa yang akan jadi selepas itu? Tadkhulul jannata bisalam. Masuklah kamu ke syurga. Selepas tahajud, syurga. Selepas qiyamul lail, syurga. Selepas tahajud, syurga. Masuklah kamu ke dalam syurga dengan penuh kesejahteraan. Saudara, somehow at the age of 30, 40, 50, saudara sepatutnya, saya sepatutnya sudah merasakan the sweetness of tahajud. Perempuan, kita dah mau 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, kita dah merasakan, tuan-tuan, enaknya, cantiknya, sedapnya, wanginya, harumnya tahajud. Yang ketiga, saudara, untuk mendapatkan husnul khatimah, tidak lain dan tidak bukan, kita mesti mendapatkan husnul khatimah itu bagi pihak kita dan bagi pihak tanggungan kita. Kita tak boleh mendapatkan husnul khatimah ni seorang-seorang. You cannot afford to be selfish. Siapa yang kita nak bawa untuk mati husnul khatimah? Isteri saya, anak saya,
anak laki-laki saya, anak perempuan saya, menantu saya, abang kakak adik saya, mak bapak saya. Itulah dakwah. Nanti satu hari saya nak cerita tuan-tuan ni, macam mana seorang insan nanti bila-bila lah. Tapi sini jauh lah daripada rumah saya tuan-tuan. Tak 50 minit tadi lah. Macam mana seorang insan tuan-tuan hebat. Insan ni punya hebat. Rumah dia, saudara sebut kereta mewah apa yang dia tak ada. Sampai dia ada Rolls Royce. Dia ada Rolls Royce ni hanya sultan-sultan aja ada. Dia ada Rolls Royce. Dia ada Lamborghini. Tuan-tuan sebut apa kereta? Apa saja kereta? Semuanya kereta dia nombor satu. Rolls Royce nombor satu, Lamborghini nombor satu. Semua a fleet of cars. Tak jauh daripada rumah saya, Taman Tun tu. Dan dia manusia besar, orang kaya, memegang satu jawatan dalam dunia ni. Syarikat yang dikendali itu nombor 2 dalam dunia ni, punya besar syarikat. Saudara, dia mati, meninggal dalam kapal terbang sebelum sampai ke Heathrow, London. Meninggal dalam kapal terbang di atas riban isterinya. Tapi saya nak bagi tahu tuan-tuan, manusia yang hebat macam ini, yang hebat macam ini, bersama saya kita keluar dakwah ke Thailand 7 tahun yang lalu. 40 hari kita keluar dakwah. Dia ikut saya. Masya Allah tuan-tuan. Lepas tu beberapa kali keluar 40 hari, keluar 4 bulan. Saya dengan dia 4 bulan keluar. Masya Allah. Perempuan 4 bulan duduk di masjid saja. Tak ada duduk di hotel, masjid. Yang dia ni hari-hari, pagi-pagi, saya bangun dalam pukul 5, pukul 4.30, pukul 5, 5.30 saya bangun. Lewat saya bangun. Bertahajud tapi lewat. Dia pukul 3 dah terdentum dah. 3 dah bangun dah. Dia pakai yang macam orang potong getah tu. Orang lampu tu, lampu apa? Orang potong getah ni. Lampu kat sini tu, lampu kat sini. Dia guna lampu tu untuk tahajud, untuk baca Quran pukul 3 pagi. 120 hari tak tinggal tahajud, bangun pukul 3 pagi. Dan cuba bayang. Dia mati, tuan-tuan dah mati. Setelah dia tunaikan haji kali yang ke-7. Umrah saya tak tahu berapa kali haji. Selepas dia keluar dengan kami ni dalam 7 tahun ni, buat haji 7 kali buat haji. Bukan itu saja saudara. 2 minggu sebelum dia meninggal, dia pergi istimak di Bangladesh. Pergi satu kampung kawan, tengok masjid besar di kampung itu yang tak siap, madrasah besar yang tak siap, infrastruktur yang tak siap, semuanya tak siap. Dan memerlukan lagi dalam 3-4 million duit Malaysia. Apa dia kata? Saya balik daripada London nanti, saya akan ongkosi semuanya sekali. Janji dia. Saudara, dan sebelum dia pergi London, nama dia sudah tercatat nak keluar kali yang keempat, 40 hari. Nama dah masuk dalam senarai dah. Saudara, manusia ini, satu hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan yang berkaitan dengan husnul khatimah. Innamal a'malu bil khawatim. Kematian kita ni ditentukan oleh apa kita buat di hujung usia. Amalan di hujung usia, tuan-tuan, amalan akhir kita itu penentu kepada jalan mana Allah letakkan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia ni yang saya sebut ni tadi, tuan-tuan, tengok jalan ni. Pergi Mekah, dapat haji mabrur, kan? Pergi Bangladesh, nak finance masjid, nak buat masjid, nak buat madrasah, nak siapkan semua yang tak siap. Lepas tu bercita-cita pula, tuan-tuan,
Nak keluar lagi 40 hari lagi dakwah, mendakwahkan agama Allah. Dan berterusan tuan-tuan. Tahajudnya tak pernah tinggal. Setiap pagi tahajud tak pernah tinggal. Dia ialah Datuk Seri Fahmi Rajab. Saudara, kalau dia boleh, dia ni Chairman AirAsia selama 12 tahun. Syarikat penerbangan tambang murah nombor 2 dunia yang terbesar. Kaya raya. Tapi bila dia keluar tuan-tuan, ada masjid yang kita keluar 4 bulan yang keluar sama saya tu. Masjid tu tak benarkan tinggal dalam tempat solat, tak pernah duduk, tak boleh baring, tak boleh apa. Kan ada punya tepi-tepi pun tak boleh, serambi pun tak boleh. Apa kita buat tuan-tuan? Kita tidur di kaki 5 tuan-tuan. Betul, serius kaki 5 tuan-tuan. Datuk Seri ni tidur di kaki 5 tuan-tuan. Kaki 5. Makan tuan-tuan, makan nak dapat husnul khatimah ni, makan dalam bulan. Makan dalam bulan. Nasi sebumbung macam itu. Kuah curah, gugurlah seketul 2 ketul ikan, lepas tu sambal. Itu saja tuan-tuan. 120 hari makan itu saja. Makan itu saja tuan, makan itu saja. Macam mana dia boleh letak diri dia? Macam mana Allah boleh bentuk pemikiran dia? Macam mana Allah boleh bentuk hati nurani jiwa dia? Dan saya yakin dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dia mati dalam husnul khatimah. Saudara-saudara yang saya muliakan sekalian, nah, ini cerita manusia. Allah bagi semuanya kepada dia. Kalau dia mampu, dia boleh. Kenapa kita tidak boleh? Kalau dia boleh mengakhirkan hayat cara begitu, kenapa kita tidak boleh mengakhirkan hayat cara begitu? Kalau dia boleh macam-macam dapat husnul khatimah, kenapa kita tak boleh dapat husnul khatimah? Inilah persoalannya yang kita kena fikir. Akhirnya tuan-tuan, yang kelima. Yang kelima, saudara, dalam hal ini saudara kena perbaiki, perbetulkan rumah tangga kita. Jangan bergaduh suami isteri, jangan, rugi. Jangan bermasa muka dengan suami, jangan bermasa muka dengan isteri, rugi. Saudara bayangkan berapa rugi. Kadang-kadang kita 2 minggu tak bertegur, suami tidur atas sofa, isteri tidur dalam bilik. Anak kita perhati tuan-tuan, cucu kita perhati. Jangan tuan-tuan, susun rumah tangga kita. Tapi saya nak bagi tahu tuan-tuan, nak susun rumah tangga tak ada cara lain. Susun rumah tangga mestilah foundationnya Islam. Antara foundation Islam, saya nak bagi tahu tuan-tuan, memang jaga benda ni. Saya yakin tuan-tuan jaga benda ni. Jangan tinggal solat. Jangan tinggal solat. Atas keadaan apa pun. Jangan tinggal solat. Jangan tinggal solat. Man tarqa as-salata muta'ammidan faqad kafara jihran. Siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, puan-puan, maka telah kafir terang-teranglah dia. Jangan tinggal solat. Jangan tinggal solat. Jangan tinggal solat. Bagi tahu ada anak kita. Total warning anak kita. Warning anak kita. Dek, jangan tinggal solat. Ayah dah bagi tahu kamu dekat-dekat dah 2 tahun jangan tinggal solat. Tapi mak kata kau tinggal solat lagi. Selepas ini ayah dengar daripada Dr. Hasan jangan tinggal solat. Ayah nak sampaikan kepada kau. Kalau ayah dapati dalam minggu-minggu yang akan datang kau masih tinggalkan solat, kau tak bagi perhatian kepada solat, rumah ni ada 2 pintu dia. Satu pintu dapur, satu pintu di ruang luar sana. Kau pilih pintu mana kau nak keluar rumah ni. Tak payah balik pun tak apa dia. Syekh mencakap dengan anak kita begitu. Saudara tak boleh simpan anak-anak kita yang menghala kepada kita, tidak menghala kepada mati dalam khatimah. Kita kena bentuk dia. Macam mana pun kita kena bentuk. Warning tuan-tuan. Sebab itu dalam Islam, Bashir wa nadhira. Bashir, beri khabar gembira kepada anak-anak. Nadhir, bagi ancaman-ancaman kepada anak-anak kita. Bashir wa nadhira. Bashir dan nadhir. Saudara-saudara, akhirnya saya nak menyebut pengalaman peribadi.
Ayah saya imam, ayah saya guru Quran, ayah saya guru agama kampung, mak saya guru Quran. Yang saya ingat-ingat, adik-adik 8 orang. Saya nombor 4, laki-laki 6 orang, perempuan 2 orang. Yang terakhir perempuan 2 orang. Tak pernah satu pagi yang ayah tak ketuk pintu kami. Pukul 5 suku dah bangun, tuan-tuan. 5 suku dah bangun. Masa tu saya 6 tahun, umur 6 tahun. Bangun, masjid. Bangun, masjid, bangun. Subuh. Bangun. Lepas bapa saya ketuk, mak saya pula ketuk. Bangun. Mak saya lembut. Bangun. Syed, nama saya kat mana? Syed, bangun. Syed, bangun. Saudara, kalau ayah saya tak ketuk pintu saya, Hasan Ali tak bagi ceramah malam ni, tuan-tuan. Hasan Ali tidak bagi kuliah. Sebab itu, ketuk pintu anak kita. Ketuk pintu anak kita macam tuan-tuan ulama kata, macam ketuk pintu syurga, tuan-tuan. Macam ketuk pintu syurga. Ketuk pintu anak kita. Pastikan besok salah satu cadangan kita datang ke surau atau fiqhiyah sembahyang subuh di sini, insya-Allah. Saudara, untuk memulakan satu peringkat baru untuk mati dalam husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Benar buat akhirnya. Nanti tuan-tuan keluar, tuan-tuan dapatkan brosur ni. Tuan-tuan dapatkan brosur. Tajuk brosur ni ialah Anjung Husnul Khatimah. Anjung Husnul Khatimah. Anjung Husnul Khatimah sedang dibangunkan, sedang kerja-kerja tanah dibuat. Di atas tanah 7 ekar yang diwakaf. Tempatnya di mana? Kampung Lebu, mungkin Mempaga, Bentung, Pahang Darul Ma'ruf. Daripada rumah saya Taman Tun 45 minit. Cukup 45 minit perjalanan dengan kereta. Siapa yang orang Kelantan mesti lalu, dia nak pergi Gua Musang mesti lalu tanah ini. Tanah ini tepi jalan 7 ekar. Tanah yang sudah diwakaf. Pewakafnya 2 orang profesional. Suaminya consultant, isterinya ialah lawyer, senior lawyer. Wakaf tanah 7 ekar. 1 ekar berharga 200,000, 7 ekar 1.4 million. Tuan-tuan, dia tak ambil 1.4 million. Dia wakafkannya untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang tanah itu atas nama Majlis Agama Islam Pahang. Majlis Agama Islam Pahang pula melantik yayasan saya, namanya Yayasan Husnul Khatimah, untuk membangun, untuk mengisi program-program di sini. Program ini tuan-tuan dan puan insya-Allah dijalankan di tempat ini. Keseluruhan komplek ini memakan belanja 27 juta ringgit. Ada pasar, 3 pasar. Pasar 1 17 juta ringgit dan pasar 2, pasar 3 yang berikutnya. Mula-mula nak dibangunkan masjidnya dulu berharga 3.8 juta ringgit. Kita nak bangun terus tuan-tuan dan puan. Apa nak buat kat sini? Ada 3 perkara. Pertama, pusat pengajian warga emas. Pusat pengajian. Saudara, siapa-siapa yang waktu mudanya, siapa-siapa yang waktu bekerja dia sibuk dengan bekerja hingga tak ada masa untuk agama, tak ada masa untuk amalan-amalan agama. Tuan-tuan, bila dapat kesedaran itu, tuan-tuan carilah tempat yang macam ini, tuan-tuan. Full time. Duduk sebulan boleh, duduk setahun boleh, duduk 5 tahun boleh, duduk 10 tahun boleh, mati di sini pun boleh, tuan-tuan, insya-Allah. Program yang kedua namanya Pusat Penjagaan Warga Tua. Tadi pengajian, ini penjagaan. Kalau ada di antara tuan-tuan, anak-anak tidak mengalu-ngalukan untuk duduk dengan mereka. Atau anak panggil, jemput, tapi menantu nampaknya tak memberikan kata apa pun, tak bersuara apa pun. Kalau tanya saya, jangan duduk rumah anak ni, tuan-tuan. Tuan-tuan akan sapu air mata tiap pagi, tiap petang di rumah anak kita dengan berbagai perangai menantu dan anak-anak kita. Tuan-tuan kena mati dalam husnul khatimah. Tuan-tuan kena mati dalam keadaan hati yang bersih. Tuan-tuan kena mati dalam keadaan bukan diselapiti dengan air mata, hidup pagi petang dalam keadaan kita, tuan-tuan puan, remuk redap. Hati yang remuk redap tak boleh, tuan-tuan puan, insya-Allah. Jadi datang kemari, hiduplah di sini, masya-Allah, tuan-tuan. Hidup dalam suasana, dalam komuniti yang penuh dengan kasih sayang, dipimpin oleh ulama alma saban hari. Dan siapa yang datang kemari, tuan-tuan, wajib
setiap pagi bangun pukul 5. Tahajud kita wajibkan kepada semua sekali. Seminggu 7 kali tahajud, sebulan 30 hari tahajud, setahun 365 hari tahajud. Lepas tu program-program pembinaan, program fardu ain. Siapa yang tak boleh baca Quran, tuan-tuan, kita ada sampai peringkat musyafahah namanya. Peringkat satu guru satu murid, satu guru satu murid, satu guru satu murid. Kita ada facilities begitu. Sampai 2 bulan, tuan-tuan, yang tak kenal huruf, insya-Allah boleh jadi guru Quran. Selepas 6 bulan boleh jadi guru Quran. Di sinilah tempat kita, tuan-tuan. Dan yang ketiga ialah kursus jangka pendek. Ada 5 modul. Satu modul itu, tuan-tuan, insya-Allah selama 1 minggu. Nama modulnya ialah mati mengucap la ilaha illallah, modul 1. Mati mengucap la ilaha illallah, modul 2. Mati mengucap la ilaha illallah, modul 5 dan sebagainya. Jadi tuan-tuan ambil ni, tuan-tuan baca. Tuan-tuan ingin menyumbang, kami alu-alukan. Kalau tuan-tuan tak nak menyumbang, doakan saja, tuan-tuan, doakan kami. Tapi eloknya menyumbanglah. Kita ada tabung nanti di luar, tuan bolehlah menyumbang, insya-Allah. Mari kita bangunkan. Ini bukan milik Hasan Ali, bukan milik Yayasan Ali, Yayasan Hasan Ali, ini milik umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau terjadi ni, tuan-tuan dan puan, satu-satunya dalam dunia yang cara integrated 3 perkara tadi yang dilaksanakan di satu tempat di Kampung Lebu, yang saya kata-kata mungkin mempaga bentuk faham dan makmum. Tuan-tuan, ada satu ulasan daripada ulama. Atas sebab kita asbab, berbagai asbab, mati seorang itu atas usaha kita, dia mati husnul khatimah, mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada malaikat, tuan-tuan, sibuk sampai hari kiamat tulis pahala kita. Daripada awal hingga akhir, malaikat hanya menulis pahala kita, yang menyebabkan seorang mati mengucap la ilaha illallah atas asbab dan usaha kita membawa mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Nombor 2, tuan-tuan dan puan, insya-Allah buku. Saya kata tadi kita ada 3 buku ni. Buku yang pertama, tuan-tuan dan puan, exactly macam tajuk yang kita bincang ni. Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Saya tulis buku ni. Ni buku baru, semua buku baru. Tak ada di kedai, tuan-tuan. Tak ada di kedai. Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Bacalah, tuan-tuan. Bukan kerana saya tulis, tapi inilah manualnya untuk mati dalam Husnul Khatimah. Tuan-tuan, bacalah. Baca dengan anak-anak, baca dengan isteri, baca dengan teman-teman dan sahabat-sahabat dan sebagainya. Buku yang ketiga, tuan-tuan, khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Buku ni, khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Saya tulis buku ni, tuan-tuan dan puan. Saya hendak anak tuan-tuan jadi anak yang soleh, anak yang solehah. Bila kita tak mampu, nanti anak kita basuh najis, tuan-tuan. Dia basuh dubur kita, basuh najis kita. Anak yang soleh, tuan-tuan, anak yang soleh. Allah takdirkan, tuan, bau najis mak dan ayah yang dicuci oleh anak-anak yang saleh dan salehah, daripada bau najis yang begitu, akhirnya harum baunya yang diseduh, yang dihidup oleh anak-anak yang saleh, anak yang salehah. Dalam hati dia, setelah dia basuh dubur bapak dia, tai najis itu, dalam hati dia, besok aku lakukan lagi, besok aku akan lakukan lagi, besok aku akan lakukan lagi. Inilah anak yang saleh, ini anak yang saleh. Ini jugalah anak yang tuan-tuan berada nazak besok. Perempuan nazak, anak ini akan berada di sebelah kanan telinga kita. Mama, la ilaha illallah. Mama, la ilaha illallah. Cuba tuan-tuan perhatikan muka anak-anak kita. Anak yang mana yang boleh menyebutkan begitu? Anak yang boleh mana over service kepada mak bapak itu? Inilah, tuan-tuan, insya-Allah. Kemudian, tuan-tuan, yang saya sebutkan tadi, isteriku ketua bidadari syurga. Isteriku ketua bidadari syurga. Mungkin kalau tuan-tuan ingin supaya dapat lebih mendalam lagi perbincangan, bolehlah kita aturkan, insya-Allah, satu hari dalam hari Sabtu, hari Ahad, atau mana-mana. Sini ada kuliah wanita kan? Kuliah muslimat? Tak ada? Ada kuliah muslimat. Mungkin kita boleh buat dalam kuliah muslimat dan sebagainya. Dan satu lagi, tuan-tuan dan puan, insya-Allah, buku ni tuan-tuan boleh buat QR code ni pun ada, transfer pun boleh. Hasil daripada buku ni, tuan-tuan, hasil daripada buku ni saya masukkan sebahagian besarnya ke dalam tabung dana Anjur Husnul Khatimah. Saya dah kutip dekat 2 million, tuan-tuan, 2 million dah juta ringgit ni, dengan jualan buku dan teman-teman, sokongan daripada teman-teman dan sebagainya, insya-Allah. Semuanya inilah, tuan-tuan dan puan, intipati hasil daripada apa yang kita lakukan
untuk membangunkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan dan puan, insya-Allah sebagai untuk kita menentukan bahawa projek ini akan berjalan terus, tidak bergantung kepada saku mana-mana orang, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jadi kita ada internal generation of fund. Jadi kita ada tempat-tempat profit centers kita panggil, yang beroperasi secara non-profit making. Yang ini tuan-tuan dan puan, tuan-tuan dapatkan Sabah Physio Rehab. Physio, tuan-tuan ada sakit sakit sendi, sakit otot, tuan-tuan ada stroke dan sebagainya, tuan-tuan berbagai-bagai penyakit yang memerlukan rawatan fisioterapi. Kita ada pusat fisioterapi, tuan-tuan, di Setapak, PV 128 di Setapak. Dapatkah tuan-tuan? Tuan-tuan boleh hubungi, insya-Allah pakar-pakarnya ada di sini. Dan keuntungan daripada ini kita masukkan dalam tabung Anjung Husnul Khatimah, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, saya rasa cukup setakat itu. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan dengan sikit sentuhan yang saya bagi, dengan sikit tentuan apa yang perlu dilakukan, dengan subuh besok bawa bersama isteri dan anak-anak dan suami, seluruh keluarga turun ke Masjid Surau atau Fiqhiyah ini untuk memulakan satu penghidupan baru bagi kita, sesuai dengan sekarang ni 3 hari bulan Safar ni, 3 hari bulan Safar, tuan-tuan. Jangan lupa tuan-tuan, dekat sebulan lagi ialah hari menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Buat tuan-tuan, saya yakin ada anak kita yang remaja dah umur 20-30 tak pernah mendengar satu ceramah pun mengenai Nabi Muhammad, kelahiran Nabi Muhammad. Pastikan 12 Rabiul Awal besok, saya yakin surau ini ada program-program untuk menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad. Ikutilah tuan-tuan program-program tersebut, insya-Allah. Cukup sampai itu. Aku qul hadza wa astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Wa radiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikan kami dalam husnul khatimah, ya Allah. Matikan istri kami dalam husnul khatimah, matikan suami kami dalam husnul khatimah, matikan anak-anak kami dalam husnul khatimah, matikan seluruh anggota keluarga kami dalam husnul khatimah, matikan sahabat-sahabat dan teman-teman kami dalam husnul khatimah, matikan umat Muhammad dalam husnul khatimah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kekuatan kepada kami mengamalkan Islam, ya Allah. Menghidupkan Islam dalam diri kami, menghidupkan Islam dalam keluarga kami, hidupkan Islam dalam masyarakat kami, hidupkan Islam kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, masukkan semangat Islam, masukkan semangat berkorban dalam Islam, wahai Allah, yang ada pada diri kami, wahai Allah, untuk memerdekakan kami menjunjung kita perintah Kau, wahai Allah. Ya Allah, sayangilah kami, wahai Allah. Berilah kami kasih sayang Kau, wahai Allah. Turunkan kasih sayang Kau kepada kami, kepada istri kami, suami kami, anak-anak kami, wahai Allah. Kasihilah keluarga kami, wahai Allah. Sayangilah keluarga kami, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepada teman-teman yang belum melangkahkan kakinya ke surau atau fiqhiyah ini, teman-teman yang masih belum lagi membawakan badan mereka datang ke rumah Kau ini, wahai Allah, ringankan kaki mereka datang ke rumah Kau ini, wahai Allah. Ringankan mereka untuk datang ke rumah Kau ini, wahai Allah, untuk memenuhi kehebatan junjungan-Mu, amalan-amalan yang dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, akhirnya, wahai Allah, akhirnya, wahai Allah, matikan kami dalam Islam, matikan kami dalam iman, matikan kami dalam taqwa, matikan kami dalam ihsan, wahai Allah. Matikan kami dalam iman, wahai Allah. Matikan kami dalam iman, matikan kami dengan ucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kepada datuk, nenek dan moyang kami, kepada mak dan ayah kami, suami dan kami dan isteri kami yang telah pergi meninggalkan kami, mendahului kami, wahai Allah. Damaikan mereka di alam barzah, wahai Allah. Damaikan ayah bundaku di alam barzah, damaikan datuk nenek dan moyangku di alam barzah, damaikan sahabat-sahabatku di alam barzah, wahai Allah. Damaikan mereka di alam barzah, wahai Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan, ada satu lagi ni, kad ni
Tuan-tuan dapatkan kad, minta kad ni tuan-tuan. Sebab di belakang kad ni ada 6 media sosial. Saya berdakwah, yang ini face to face, ada yang online tuan-tuan. Hari-hari ada new posting. Dapatkan, sebarkan tuan-tuan. Buat screenshot, sebarkan kepada semua sekali tuan-tuan. Inilah dakwah yang kita lakukan insya-Allah. Dapatkan kad ni tuan-tuan. Banyak kad di belakang sana insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.